Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, saya Lumanul Hakim bin Mat Rasid daripada Politeknik Kuching Sarawak akan membentangkan penggunaan konsep akronim dalam meningkatkan keupayaan pelajar mengira sistem bekalan air sejuk. Satu kajian tindakan. Sebagai perkenalan, konsep pembelajaran berasaskan OBE adalah kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar yang kini mula diguna pakai secara meluas di institusi pengajian tinggi. Sistem tersebut telah mula beransur-ansur menggantikan kaedah pengajian sedia ada bagi tujuan meningkatkan keberkesanan hasil pembelajaran yang akan diukur berasaskan pengetahuan dan kemampuan pelajar. Kenyataan ini dikeluarkan oleh HEMA 2018. Salah satu cabaran yang perlu dihadapi dalam melaksanakan usaha melaksanakan OBE ke dalam pendidikan vokasional adalah mengukuhkan kecekapan dan kemampuan tenaga pengajar itu sendiri bagi melaksanakan pengajaran berteraskan OBE. Adalah menjadi tugas seorang tenaga pengajar untuk memastikan pelajar dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran secukupnya sebelum meninggalkan sistem pendidikan dan memasuki industri kelab. Kenyataan masalah kemahiran meningkat ialah proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria lihat yang baik. Kemahiran mengingat juga adalah proses mengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kemudian kejadian yang berlaku selepas beberapa jam. Oleh Saleh 2012, malah menurut Yusof Bun 2010 pula, maklumat yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang adalah diganggu oleh maklumat baru. Khasnya maklumat yang berkaitan tetapi dengan faktor yang berlainan dan perbezaan tempoh masa pembelajaran yang berlaku di antara mereka adalah singkat. Oleh yang demikian, permasalahan yang timbul adalah pelajar didapati sukar untuk mengingat langkah pengiraan yang turut menggunakan jadual khas terkandung di dalam silibus bekalan air sejuk. Terdapat 3 objektif yang ingin kita capai dalam kajian ini, di mana objektif yang pertama adalah membezakan bilangan pelajar yang mendapat 50% markah ke atas dalam ujian teori 1. Objektif kedua, menghitung purata peningkatan markah pelajar dalam ujian 1. Objektif ketiga, membandingkan markah tertinggi diperolehi pelajar antara 2 sesi pengajian. Bagi skop kajian ini tertumpu kepada pelajar semester 2 Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan, dan kajian ini dilaksanakan pada sesi pengajian iaitu sesi 2 2022/2023, dan kumpulan sasaran kita adalah pada sesi 1 2022/2023 seramai 19 orang dan sesi 2 2022/2023 seramai 29 orang. Okey, ruang lingkup kajian ini melingkupi ujian 1 sahaja yang terkandung CLO2, Course Learning Outcome, yang menggunakan formula yang bersesuaian untuk menyelesaikan pengiraan dalam sistem pipe menggunakan peraturan berkaitan. Okey, metodologi kajian seperti yang anda lihat di skrin adalah konsepnya kita menggunakan akronim di mana Alfiah PC, ALFEA-PC. Okey, di mana konsep akronim menggambarkan seorang insan bernama Alfiah yang memiliki sebuah komputer peribadi iaitu PC. Okey, itu konsep yang untuk mereka ingatlah, untuk memudahkan pelajar-pelajar ingat. Maka setiap huruf awal dari akronim tersebut dikembangkan kepada langkah-langkah pengiraan, di mana A, axiom pipe diameter, L, loading unit, F, flow rate, E, effective pipe length, A, available head loss, P, permissible head loss, dan C adalah untuk checking. Konsep ini digunakan dalam sesi pengajaran kepada pelajar semester 2 Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan untuk tempoh masa 2 minggu pembelajaran. Okey. Kemudian daya ingatan tersebut diuji melalui ujian pentaksiran berterusan yang melibatkan ujian 1. Markah diperoleh pelajar dibandingkan. Okey. Di hadapan anda semua adalah
dua perbandingan jadual di antara sesi 1 2020-2022 dan sesi 2 2022/2023. Okey. Di mana hasil kajian tersebut pada objektif 1 mengikut keputusan yang telah diperolehi seramai 18 orang pelajar daripada 29 pada sesi 2 2022-2023 mendapat markah 50% ke atas, iaitu markah yang lebih daripada 20. Markah penuh untuk ujian 1 adalah 20 markah. Jadi markah yang lebih daripada 10 lah ke atas berbanding 6 orang daripada 19 pada sesi 1. Hal ini menunjukkan peningkatan sebanyak 30%. Dan objektif 2 pula, purata pelajar pada sesi 1 sebanyak 7.94, manakala sesi 2 pula adalah 10.24, iaitu peningkatan sebanyak 11.2%. Dan objektif ketiga, markah tertinggi yang diperolehi oleh pelajar pada sesi 1 adalah 16/20 dan sesi 2 pula adalah 20/20, peningkatan sebanyak 20%. Okey, jadi kesimpulan dan cadangan bagi kajian ini, konsep akronim dalam meningkatkan daya ingatan pelajar dilihat berkesan kerana konsep ini menimbulkan rasa ingin tahu dan minat dalam mengingati sesuatu perkara. Hal ini disokong oleh Umi Fairuz 2018, di mana ianya lebih mudah untuk dipetikkan, mendatangkan keseronokan dan menarik minat belajar dalam diri pelajar. Kaedah mnemonik akronim dikenal pasti mampu mendorong murid menjawab soalan dengan pantas, tetapi memerlukan kecenderungan menjelmakan idea secara kreatif dan kritis. Antara kegagalan yang dihadapi oleh pengkaji semasa menjalankan kajian ini adalah jumlah pelajar adalah tidak sama atau seragam bagi tiap-tiap semester 2 untuk sesi pengajian. Macam yang anda lihat pada keputusan tadi, di mana sesi 1 seramai 19 orang dan sesi 2 29 orang. Dan pada sesi berikut-berikutnya pun sama juga. Okey, jadi kita tak dapat jumlah yang seragam untuk setiap semester. Baik, itu saja pembincangan saya setakat ini. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum.